Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam penuh positif kepada anda semua di luar sana yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, bersama saya dengan Dr. Asrul Masrum dalam Sembang Santai Resepi Lulus PhD ataupun RLP untuk topik pada hari ini iaitu jangan takut-takut. Jadi kepada sesiapa yang telah pun bersama dengan saya pada pagi ini, bolehlah orang kata share-sharekan dan juga like saya punya sembang santai pada pagi ini untuk supaya dapat dimanfaatkan bersamalah dengan rakan-rakan yang lain. Jadi bagi memberkati kita punya sembang santai pada pagi ni, pagi Jumaat yang penuh barakah ini, saya bolehlah rasanya kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan juga kita berselawat sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi, salam penuh ceria, salam penuh positif kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni, yang ada orang kata apa, mungkin dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerja, siapa yang bertugas macam rakan-rakan di Selangor, rakan-rakan di Negeri Sembilan dan rakan-rakan yang orang kata bukan berada di Johor, mungkin bekerja dalam on the way nak pergi kerja tu, mungkin bolehlah share-sharekan saya punya sembang santai pada pagi ni dan saya ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kerana sudi untuk bersama dengan saya dalam sembang santai Resepi Lulus PhD untuk dalam tempoh lebih kurang sejam daripada pukul 8 hingga pukul 9. Okey, kepada sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ni juga, saya nampak dekat sini ada Nur Farah Adila Omar is watching, thank you very much, dan juga rakan-rakan lain, rakan-rakan FB saya, rakan-rakan setugas ataupun pelajar-pelajar di mana jua anda berada, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan saya. Sambil-sambil tu apa kata kita minum secawan kopi sambil-sambil mendengar saya membebel pagi inilah selama sejam untuk saya berdiskus ataupun untuk saya sharekan pengalaman, sedikit ilmu dan juga orang kata sedikit kepakaran yang ada untuk anda semua yang mungkin dalam perjalanan, yang mungkin dalam orang kata destinasi untuk menyiapkan PhD, untuk mendapatkan PhD, untuk mendapatkan masters dan sebagainya. Okey, boleh mungkin respon kepada saya daripada mana bersiaran mungkin ada daripada Johor, mungkin ada yang daripada KL, mungkin boleh share-sharekan sikit lah daripada mana rakan-rakan semua ataupun siapa saja yang bersama dengan saya pada pagi ni, mungkin boleh bagi tahulah sama ada bertugas ataupun bercuti, sama ada orang kata di dalam kawasan ataupun di luar kawasan. So tak kira lah di mana anda berada, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Dr. Asrul Masrum, untuk sesi sembang santai pada pagi ni, Resepi Lulus PhD untuk siri yang keempat. Okey, alright, pada pagi ni saya memilih tajuk untuk tajuknya agak suspend jugalah. Orang kata jangan takut-takut, dare to be different. So kenapa saya memilih tajuk jangan takut-takut ni? Saya merasakan ianya memang satu perkara yang sangat normal, sangat biasa kita rasa dan sangat biasa kita akan tempuhi. Perasaan ini akan datang juga tanpa kita sangka-sangka sepanjang kita nak menyiapkan kita punya PhD ataupun apa jua perkara yang kita nak lakukan. Sesuatu yang baru tu memang perasaan takut ni, orang kata fear ni akan sentiasa ada dalam diri kita. So mungkin boleh rakan-rakan yang bersama dengan saya pada pagi ni boleh respon sikit kot. Adakah anda sentiasa rasa takut-takut untuk melakukan sesuatu? Adakah pelajar-pelajar PhD yang mungkin bersama-sama dengan saya pada pagi ni, anda rasa takut-takut untuk memulakan you punya journey as a PhD student? So mungkin boleh responkan sikit. Kalau kata ya, okay, apa yang anda rasa takut dan apa sebenarnya menyebabkan anda rasa takut? Macam mana perasaan takut tu boleh datang tiba-tiba? So pada saya, kalau kita dalam proses untuk menyiapkan PhD dan kita ada rasa takut, itu adalah satu perkara yang normal. Sebab kita sebagai manusia, kita ada feeling, kita ada orang kata apa, perasaan macam mana kita nak berdepan dengan sesuatu yang baru. Tambahan pula untuk buat PhD ni, semua orang tahu, semua orang maklum, bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan nak kata kita yang dapat PhD ni, ada PhD ni orang yang hebat-hebat, tidak. Tetapi boleh dikatakan
dan boleh dikongsikan di sini. Untuk mendapatkan PhD ini, setiap orang ada ceritanya tersendiri, setiap orang ada dia punya ups and down tersendiri, dan juga ada dia punya rasa-rasa takut tu yang berbeza-beza. Setiap orang merasakan takut tu dalam situasi yang berbeza. Okay, mungkin boleh sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ni. Terima kasih Puan Wan Diana daripada UiTM Perak kalau tak silap saya, dan juga rakan-rakan yang lain yang bersama-sama dengan saya. Mungkin boleh like dan juga share-sharekan untuk kita kembang-kembangkan dan sebar-sebar luaskan lagi kita punya sesi pada pagi ni, untuk supaya lebih dapat manfaat kepada bukan sahaja kita, tapi dapat juga kita sharekan kepada yang lain, supaya yang lain tu dapat juga manfaat pada pagi Jumaat yang sangat barakah ini. Okey. Alright, saya ulang sekali lagi topik saya yang akan saya bincangkan pada pagi ni, iaitu jangan takut-takut, dare to be different. Kenapa saya memilih tajuk jangan takut-takut? Saya merasakan perasaan takut ni merupakan satu perasaan yang biasa akan datang, biasa yang akan kita rasa sepanjang kita nak menyiapkan PhD. Kadang-kadang kita rasa takut ni di peringkat awal, masa mula-mula nak register, not even nak register lah, masa kita nak cuba apply tu pun kita dah rasa takut. Sebabnya untuk kita menjejakkan kaki, ataupun ada saya terbaca dekat dalam Facebook tu, untuk terjebak dalam menyiapkan membuat PhD ni pun merupakan satu perkara yang menakutkan. Sebab nak buat keputusan sama ada nak buat PhD ataupun tidak pun dah satu, orang kata, memerlukan pertimbangan yang orang kata secara detail dan perlu dipikirkan secara meluas lah, sama ada whether should I or should not untuk menyambung PhD ini. Dan apa yang ingin saya sharekan di sini adalah, dalam kita nak menyiapkan PhD, dalam kita nak memulakan langkah untuk menjadi seorang researcher ataupun menjadi seorang pelajar PhD maupun pelajar Master by Research ataupun pelajar pasca siswaza, saya merasakan perasaan takut ni adalah normal. Dan namun begitu, untuk kita sukses dalam perjalanan kita untuk menjadi seorang pelajar PhD yang cemerlang ataupun pelajar master yang cemerlang, kita memerlukan satu energi yang betul-betul padu. Ayat-ayat budak-budak sekarang kan padu lah, yang betul-betul kau-kau lah dan sebagainya. Jadi dalam apa jua kita nak melakukan, kita perlukan satu energi yang sangat-sangat tinggi. So, apa yang saya dapat informasi dan juga ilmu yang baru daripada saya punya guru komunikasi saya, iaitu Tuan Riza Rashid, bersama dengan ahli-ahli tim yang lain juga, ingin saya sharekan di sinilah. Saya rasa ini sangat-sangat baik untuk saya sharekan di sini, supaya ini dapat manfaat kepada semua sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ni. Okay, terima kasih Puan Siti Aminah Husin kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ni. Dan mungkin boleh jugalah ajak rakan-rakan yang dalam resepi lulus PhD tu, ataupun rakan-rakan yang lain yang tengah, orang kata, dalam perjalanan menyiapkan PhD ataupun dalam baru saja melangkah masuk kaki sebagai penyelidik untuk menyiapkan PhD, ataupun dah towards the end. Ada juga rakan-rakan kita dalam resepi lulus PhD ni, dia merupakan seorang doktor. Beliau merupakan seorang doktor dan almost nak ke Viva lah, dan beliau ada kontak saya, bertanyakan apakah tips dan sebagainya. So boleh dikatakan saya punya peserta-peserta dalam kita punya talk resepi lulus PhD ni pelbagai. Ada yang di peringkat awal, ada yang peringkat pertengahan, dan ada juga yang di peringkat ujung-ujung lah dan nak habis completion. Seperti mana yang saya dah sharekan pada yang lepas-lepas saya punya series, kita boleh bagikan kita punya group ni kepada 3 lah. Ada yang baru mula, ada yang baru nak, ada yang dalam pertengahan yang betul-betul berdepan dengan situasi ups and downs buat PhD, dan juga ada yang towards the end, dah nak siap dah ataupun dah nak approach kepada finishing line. Tapi dalam setiap journey tersebut ataupun dalam kategori-kategori tersebut, perasaan takut ni sentiasa akan datang kepada kita. Nak melakukan sesuatu tu mesti akan datang. Jadinya pada pagi ni saya mengambil kesempatan untuk sharekan dengan semua. Mungkin boleh direlatekan kepada apa jua yang kita lakukan secara general, tetapi juga boleh diapplykan kepada anda semua pelajar-pelajar PhD ataupun pendidik yang sedang menyiapkan anda punya PhD. Dan apa yang ingin saya sharekan di sini berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh David R. Hawkins, yang berkaitan dengan Power versus Force.
Jadi berdasarkan pada Tok Guru saya, Tuan Rizal Rashid menjelaskan bahawa dalam energi ini, ianya boleh terbentuk sama ada dalam bentuk power ataupun bentuk force. Apa yang dikatakan dengan power? Power ini adalah sesuatu yang datangnya daripada dalam keluar, inside out. Namun begitu untuk yang power, satu lagi dalam bentuk force, ianya datang dari luar ke dalam. So, di mana nak melihat, macam mana nak tengok yang mana satu sebenarnya yang lebih berkesan, sama ada power yang bagus ke ataupun force. Okey, saya just nak bagikan satu gambaran lah untuk power ni. Power ini adalah merupakan satu energi yang datang tanpa dipaksa, because it comes from inside out, keluar. Ia menolak tenaga dalaman kita ni supaya kita melakukan sesuatu. Dan manakala untuk yang force pula, tenaga yang datangnya daripada luar. Contoh kata, kita kena datang punch card sebelum pukul 8. Maksudnya kita kena datang pukul 7.30 ataupun 7.45 ke 7.59 dan sebagainya. Kita kena menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan berdasarkan kepada deadline-deadline tertentu. So ini semua adalah force ataupun tenaga-tenaga yang datang daripada orang kata luar ke dalam. Maksudnya nak tak nak kita kena buat sesuatu. Kita kena lakukan juga perkara tu. So kadang-kadang kita ni fikir, alah aku nak datang office pukul 8 ni sebenarnya bukan nak sangat pun kan. Tapi disebabkan dah namanya peraturan dalam organisasi, kita kena datang juga untuk punch card sebelum pukul 8. Kadang-kadang kita pun rasa macam, aku sebenarnya penat lah nak buat benda ni. Tapi disebabkan oleh kita ni makan gaji, bukannya kita ni berniaga sendiri. Jadi nak tak nak kita kena buat benda tu juga untuk siapkan. Namun begitu ada perbezaan lah tenaga dan sama ada power yang mana yang datang daripada dalam keluar dan juga tenaga yang datang daripada luar ke dalam. Jadi berdasarkan kepada rajah ataupun ada carta dia, mungkin boleh kita google lah nanti rakan-rakan ataupun siapa peserta yang bersama dengan saya pada pagi ni, mungkin boleh google cari David R. Hawkins, tengok apa dia punya definisi power versus force tu. Dan berdasarkan kepada Tuan Guru saya menjelaskan bahawa energi untuk force biasanya adalah less than 200. Okay, kita nak sebenarnya energi ni biar sampai more than 200. Okay, untuk energi yang baik ni adalah energi power. Selalunya energi power ni akan meningkat daripada 200 hingga ke 1000 lah kalau tak silap saya, ke 750 ke 1000 lah. Okay, ingin saya sharekan di sini adalah, bila ada satu perasaan takut, energi kita ni sebenarnya dalam diri kita ni, ianya adalah berada di parat orang kata 100, below than 200, which is tak berapa okey lah. Sebabnya yang paling kita perlukan adalah 200 dan ke atas. So you just imagine, kalau hidup kita ni ataupun dalam apa jua yang kita lakukan sentiasa takut, energi kita pun semakin berkurang, sehingga kan kita ni boleh sampai ke level yang paling rendah, iaitu shame. Daripada takut tu akan dikonvertkan, kalau tanpa kita kontrol, akan menjadi shame. Bila dah shame ni memang semua kita tak akan boleh lakukan. Malu nak buat itu, malu nak buat ini, malu nak melangkah, malu nak tunjuk muka, malu nak sembang cerita pasal you punya research dan sebagainya. Namun begitu, berdasarkan kepada pengalaman saya, untuk kita sukses dalam perjalanan untuk mendapatkan PhD ini, kita tidak boleh rasa malu. So kalau you just imagine, kalau ada rakan-rakan di luar sana yang ada rasa perasaan takut, kalau tidak dikontrol, tidak dikonvertkan untuk menjadi sesuatu yang lebih positif, orang kata nak meningkatkan menjadi 200 dan ke atas, dengan adanya rasa love, dengan adanya rasa orang kata bersemangat dan sebagainya, dengan ada rasanya courage, dengan adanya rasa willingness, dengan adanya rasa acceptance, dengan ada rasanya joy dan peace, ini makin lama makin tinggi. Dan yang paling penting ada alignment. So definitely perjalanan kita untuk kita sampai ke hujung destinasi PhD kita akan terbantut lah, tersekat. Okay, so ini yang saya nak ceritakan pada pagi ni lah. Macam mana perasaan takut ni sebenarnya boleh menyebabkan sesuatu perjalanan PhD kita itu tidak akan berlaku dengan jayanya. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ni, pada pagi Jumaat yang sangat berkah ini, 29 hari bulan Oktober 2021. Kerana sudi bersama dengan Asrul Masrum untuk sembang santai resepi lulus PhD bagi topik yang keempat, iaitu jangan takut-takut, dare to be different.
So saya pada pagi ni sangat teruja lah untuk bersama-sama dengan anda semua di luar sana. Kepada mungkin yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni, anda adalah merupakan pensyarah-pensyarah ataupun pelajar-pelajar ataupun sahabat-sahabat saya yang mungkin dah lama tak jumpa tu, saya ucapkan terima kasih kerana luangan masa untuk bersama dengan saya dalam sesi sembang santai resepi lulus PhD selama 1 jam bermula daripada pukul 8 sehingga pukul 9 nanti. Dan apa kata sambil-sambil mendengar saya membebel selama sejam ni, bolehlah share dan juga like kan saya punya sesi sembang santai ni untuk orang kata dimanfaatkan bukan saja dalam kita punya circle of friends, tetapi kepada rakan-rakan yang lain, pelajar-pelajar yang lain, ataupun ada rakan-rakan yang orang kata tengah menyiapkan PhD tu, boleh kejutkan dia ataupun minta dia join saya pada pagi ni. Sebab pada pagi ni saya sangat bersemangat nak sharekan dengan anda semua apakah dia punya rahsia ataupun tips untuk kita mengelakkan daripada kita rasa takut, rasa kurang yakin, rasa malu untuk kita sampai ke satu destinasi untuk menyiapkan PhD dengan jayanya. Okey, dekat sini saya nampak ada Acik. Terima kasih Acik. Acik PhD daripada dapur je. Okey. Alright, tak kisahlah Acik dapur ke, dekat mana ke, Acik kat bengkel ke. Yang penting kita buat sesuatu tu dengan penuh orang kata passion. InsyaAllah sesuatu tu akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya pun sebenarnya nak kata terror tu tak terror, tapi berdasarkan kepada pengalaman, kita buat sesuatu tu dengan daripada orang kata tenaga dalam keluar tu, InsyaAllah ianya pasti akan berjaya. Okay, kat sini juga ada Sheba. Thank you Sheba kerana bersama-sama dengan saya. Mungkin Sheba boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain untuk orang kata dapatkan manfaat, dapatkan tips yang saya akan sharekan pada pagi ni. Macam mana untuk kita elakkan daripada rasa takut untuk kita sampai ke destinasi, sampai ke kemuncaknya untuk kita dapatkan PhD kita. Okay, terima kasih. Alright, hai, siapa ni? Okay, kita punya Diva Nana pun dah bersama dengan kita pada pagi ni. Diva, thank you very much kerana sudi bersama dengan Dr. Asrum Masrum. Okay, boleh share-sharekan Diva dengan rakan-rakan yang lain yang tengah buat PhD. Mungkin ada rakan-rakan daripada EED yang mengikuti program PhD di bawah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Dan tak kisahlah, siapa-siapa saja pun mungkin boleh di-share-sharekan lagi supaya lagi ramai yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Okay, thank you bersama dengan saya Puan Julia, Puan Julia Yusof. Saya punya rakan yang sangat lama dah tak jumpa. Yang berada di KL. Okay, dia kembar sebenarnya ni. Dia ada seorang lagi lah, Juliana. Yang ni kakak adiknya Julia bersama dengan saya pada pagi. Thank you Ju. Dan okay, jadi pada pagi ni saya akan sharekan lah saya faham dalam untuk menyiapkan research PhD ataupun research master, banyak sangat perasaan takut ni. Dia punya takut tu datang daripada atas, luar, kiri, kanan, depan, belakang, yang menyebabkan kadang-kadang kita nak melangkah ke depan tu, nak menyebabkan kita nak pergi ke satu destinasi tu teragak-agak. Kadang-kadang kita pun rasa macam should I or should not, should I or should not. Kadang menyebabkan perkara itu yang menyebabkan kita punya langkah tu terbantut-bantut, tersekat-sekat. Jadi pada pagi ni saya faham kepada sesiapa yang tengah buat PhD, dia akan ada rasa takut nak jumpa supervisor, dia akan takut untuk berjumpa dengan panel, ataupun akan rasa takut untuk berdepan dengan dia punya external examiner bila masa sesi viva dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, dalam menyiapkan PhD ada juga sesi pre-viva yang mana akan ada keterlibatan internal panel ataupun internal examiner daripada kalangan lecturer di dalam fakulti. Itu pun kadang-kadang kita punya student ni rasa takut dengan internal examiner. Semuanya takut lah Dan ada juga satu perasaan yang biasa kita akan rasa, iaitu perasaan takut di reject. Hantar satu chapter kepada supervisor, supervisor pun reject. Hantar kita punya research paper, supervisor reject. Ataupun kita hantar ke mana-mana journal ataupun kepada mana-mana editor, editor pun reject. That's okay untuk anda semua yang bersama dengan saya pada pagi ni. Rejection is okay. Ambillah itu sebagai satu galakan, sebagai satu dorongan untuk kita menjadi lebih strong, untuk kita menjadi stronger, untuk kita menjadi warrior. Jadi rejection, jangan takut dengan rejection. Dan juga takut dengan kecaman. Apa benda lah kajian ni berkaitan dengan orang kata psikologi lah, berkaitan dengan pendidikan online dan sebagainya. Alah, benda ni tak nampak lah kepentingan dia. So kadang-kadang ada juga yang kecam macam tu kan. So kadang-kadang macam ada juga yang kata, aku rasa kau punya kajian ni bukan sampai level PhD lah, macam level master je kan. Okay, itu semua adalah kecaman-kecaman biasa.
itu semua adalah orang kata cabaran-cabaran biasa. Jangan cepat mengalah dan jangan cepat rasa takut untuk berdepan dengan segala kecaman. Dan saya faham ada juga yang takut dengan kutukan. Kena kutuk itu, kena kutuk ini. Kata dah tua nak buat PhD. Kata tak ada pengalaman nak buat PhD. Don't care. Please don't care about it. You just go forward. Jangan fikir segala macam apa benda yang datang-datang daripada kiri dan kanan. You don't have to worry about that. Dan ada juga yang risau dan kadang-kadang rasa takut untuk melakukan kesalahan. Yang ada juga rasa takut. Semua kadang-kadang bila tengok saya ni bercakap, semua kata, ya Allah, rasa dia punya ekspresi tu dengan ekspresi muka tu, rasa dia punya apa, dia punya point-point nak cakap. Yes, I am seorang yang memang kalau bercakap ni dengan penuh perasaan. Sebabnya saya nak, walaupun kita punya sesi sembang santai ni, tetapi saya nak biar dia sampai. Okey, dan ada juga yang rasa takut untuk pilih method apa nak dipakai untuk dalam you punya kajian PhD. Ada yang rasa takut untuk buat tulis chapter 1, 2, 3, okey ke tak okey. Aku nak buat 9 ke, aku nak buat 8 ke, aku nak buat 7. Semua rasa takut. Ada juga yang takut English ni tak okey. Yang rasa macam, alah boleh ke aku punya English ni? Aku punya English ni macam tak okey lah. Dulu aku dapat sekian-sekian, aku dapat ni lah, itulah, ini semua. Buat PhD is not about English 100%. Okay, pegang kata-kata saya. I just want to highlight kepada sesiapa yang bersama dengan saya, kepada sesiapa yang merasakan English is everything untuk anda berjaya dalam PhD, tolonglah tukar you punya mind setting. Boleh saya katakan, saya ni anak orang estate saja, Englishnya pun tak ke mana-mana. Tetapi dengan kita rasakan untuk adalah kepentingan untuk kita improvekan kita punya proficiency dalam berbahasa Inggeris, walaupun tidaklah sehebat mereka yang sebagai pendebat ke apa semua. Tetapi boleh saya katakan cukuplah memadai dengan kita faham dan kita boleh nak melontarkan idea dalam penulisan, dalam kita punya presentation dalam bahasa Inggeris. That's okay. Tak perlulah nak jadi orang yang macam hebat sangat. Mereka lebih better as compared to us yang orang kata daripada bawah ni untuk menjadi seorang yang sangat hebat. Bukan nak katakan mustahil, tetapi dia akan mengambil masa. Apa yang saya nak sampaikan di sini, sekiranya English kita, kita orang kata pencapaian English kita hanya di tahap biasa-biasa saja, you don't have to worry. Jangan merasakan ini satu kekurangan untuk anda berjaya dalam PhD. Pegang kata-kata saya itu. Okey, dan juga jangan takut untuk salah develop instrument. Nak buat soalan kajian soal selidik. Takut nak mulakan, takut nak develop first draft, takut okey ke tak okey. Pada saya, ini memang biasa. Ini adalah satu perasaan yang biasa untuk you takut melakukan kesilapan. Tetapi, kalau you tak buat, kalau you tak berdepan ataupun tak overcome perasaan takut itu sampai ke sudah, you tak akan belajar apa-apa dalam tempoh kita menjalankan kajian PhD ini. Dan ada juga yang rasa takut untuk memilih analisis. What sort of analysis yang akan bersesuaian untuk aku punya kajian? Adakah aku nak buat analisis, inferential analysis, nak buat menggunakan structured equation modeling, nak buat analisis melalui regression, correlation dan sebagainya. Semua takut nak buat decision. Jangan takut-takut. Sebabnya kalau takut-takut nanti semua terus tak jadi. Sampaikan you rasa buntu, sampaikan you rasa malulah nak tunjuk. Okey, seperti mana saya cerita tadi pada awal, rasa takut ni lama-kelamaan kalau tanpa kita kontrol, dia boleh menjadikan energi kita ni terus ke bawah sehingga kita rasa malu untuk kita lontarkan idea kita. Jadi adakah anda di luar sana ni yang bersama dengan saya pada pagi ni nak diri anda dikongkong oleh satu energi yang makin lama makin rendah, makin lama makin rendah, ataupun anda semua nakkan energi yang makin lama makin tinggi menjadi lebih positif, lebih joy, lebih happy, lebih willing untuk share you punya idea dan juga lebih rasa alignment, rasa teruja untuk kongsikan you punya kajian ini. So, pilihan di tangan anda. Okey, dan seterusnya ada juga yang rasa takut nak propose idea. Rasa macam idea kalau buat cara yang A ni lagi elok lah kalau comparekan dengan cara yang B. Pun takut nak sampaikan idea tersebut kepada supervisor, kepada peers, kepada rakan-rakan yang lain. So kadang-kadang saya pun agak kurang faham lah. Kadang-kadang bila kita ni terlalu takut, rasa macam kurang confident, lama-kelamaan idea-idea kita yang bernas tu sebenarnya tak dapat disampaikan dengan jelasnya, tak dapat disampaikan secara efektif. So end up, lama-lama kita punya idea yang tadi yang bagus tu lama-lama terkubur dan akan terus terbang bersama dengan angin-angin yang menyebabkan langsung tak nampak apa idea tu. Itu bahaya. Dan juga ada yang rasa takut untuk present semasa Viva.
So saya rasa ini adalah satu perasaan yang biasa. Makin dah nak dekat Viva, makin kita punya jantung ni rasa macam nak terkeluar daripada kita punya dada, yang menyebabkan kita terus rasa stuck, kita akan terus rasa blank dan sebagainya. Jadi saya nak katakan lagi sekali di sini, jangan rasa takut-takut, sebabnya takut-takut ni akan menyebabkan kita punya confidence level ataupun energi kita semakin berkurang dan terus berkurang. Okey, sebelum saya teruskan lagi, saya ingin mengalu-alukanlah ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin ada bekas-bekas pelajar saya yang sudi meluangkan masa, mungkin on the way nak pergi ke office, tapi sempat jugalah buka-buka tengok ada Dr. Asrul tengah live. Okey, apa kata dengarlah Dr. Asrul membebel selama lebih kurang sejam. Ada lagi beberapa minit lah untuk saya bersama-sama berkongsikan macam mana kita nak overcome rasa takut, especially dalam mereka yang sedang membuat PhD. Okey, kepada yang sesiapa bersama dengan saya pada pagi ni, apa kata share kan saya punya sembang santai pada pagi ni, dan juga like, tekan butang like berbanyak, dan juga sharekanlah bersama dengan mereka-mereka yang berminat ataupun bersesuaian untuk sama-sama kita menimba ilmu dan berkongsi ilmu pada pagi ni. Dan seterusnya ada dua lagi rasa takut yang saya rasa sangat biasa, iaitu rasa takut sama ada kajian yang dijalankan ini capai tak capai level PhD ataupun capai tak capai level master. Ini juga satu, orang kata, situasi ataupun perasaan takut yang sangat normal lah. Even saya sendiri pun, bila saya punya supervisor kata, okay Asrul, now I think you ready, dah boleh lah untuk you pergi ke Viva, saya terus tiba-tiba tersentak, macam terkejut dan terkesima, tercengang pun ada bila saya dengar saya punya supervisor kata, okay, I think you now ready for next level untuk go for final Viva. I was like, ni dah jadi orang Australia, I was like, macam I got stunned and I don't know what to say. Saya macam tak tahu nak respon apa dekat saya punya supervisor. So saya rasa, are you sure? Are you serious? Yes. Dia kata, dia tahulah. Dia kata level PhD ni dah sampai, dah saturated, dah sampai certain point. Dia kata, now you dah boleh pergi untuk Viva. Sebab this is dah sampai level PhD. So saya pun kadang agak rasa sangsi dan juga rasa was-was lah. Tetapi bila saya tanya saya punya supervisor, Prof. Martin Skidmore, dia kata, you don't have to worry because you are not my first PhD student. You dah actually adalah my puluh-puluhan PhD student. Saya dah tahu dah macam mana nak setkan orang kata ceiling untuk level PhD ataupun tidak. So dengan kata-kata itu saya pun rasa lega. Saya kata okay, now kalau itulah yang you katakan saya punya level dah sampai PhD, so saya pun ready lah untuk ke peringkat yang seterusnya untuk saya pergi ke Viva. So ini perasaan yang biasa. Nak tahu sama ada kita punya kajian dah sampai ke tak sampai, hanya supervisor saja yang dapat menentukan benda tu. Dan seterusnya kadang-kadang kita pun rasa takut sama ada topik yang kita jalankan selama 3 tahun ni relevan ke tak relevan, bersesuaian ke tak bersesuaian, ada contribution ke tak ada contribution. So kalau saya nak tanya perasaan takut ini datang ke dalam diri kita sendiri, you have to ask yourself. Tu nanti saya akan sharekan dengan anda semua, bagaimana kita nak convertkan perasaan takut kita ni, rasa fear kita yang akan menyebabkan energi kita makin lama makin turun daripada perasaan fear yang orang kata dah dia punya energinya daripada daripada 200 tadi tu courage. Bila kita ada rasa pride, dia dah turun. Kita rasa anger pun dah turun. Kita rasa desire, kita rasa fear ni dah jadi daripada 200, dah jadi 100. You just imagine dah makin turun kita punya energy, sampaikan ke grief, apathy, guilt dan juga shame yang paling rendah sekali. Ia boleh mempengaruhi kita punya energy daripada kita ni betul-betul bersemangat nak buat, sampailah kita hilang semangat, sampailah kita terus tak nak buat apa-apa. Itu bahayanya rasa takut-takut ni kalau kita tak kontrol dengan efektifnya. Jadi, kepada anda semua yang bersama dengan saya pada pagi ini dalam sembang santai resepi lulus PhD bersama dengan Dr. Asrul Masrom, saya akan berkongsikan dengan anda semua kata rahsia lah resepinya untuk kita mengelakkan ataupun kita overcome this perasaan takut-takut tadi. Jadi saya nak sharekan dengan anda semua ada 7 Mr. K. Ada 7 Mr. K yang akan saya sharekan dengan anda untuk dijadikan sebagai solusi bagaimana kita nak mengelakkan rasa takut ini. Okey. Alright, sebelum saya nak pecahkan dia punya tembelangnya, apakah rahsia 7 Mr. K tu, saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sesiapa yang bersama dengan saya kat sini. Saya nampak ada saya punya sifu, iaitu PM Dr. Adnan. PM Dr. Adnan, saya doakan semoga PM Dr. Adnan terus sihat dan terus orang kata dapat menyumbangkan kepada kita punya universiti lah. Dr. Nan ni sangat-sangat orang kata
boleh dikatakan sebagai sifu saya lah, yang sangat supportive dan juga sangat positif dengan apa juga yang saya buat. Terima kasih Dr. Nan sebab bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Alright, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada adik kita, iaitu adik Muhammad Ilham Hilmi, yang sangat bersemangat, merupakan pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam yang bersama-sama dengan saya dalam resepi lulus PhD. Untuk makluman semua, sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ini, anda mungkin rasa teruja kerana Ilham ini adalah merupakan pelajar tahun 1 yang baru saja melangkah ke tahun 2, tetapi dia dah aim untuk sambung PhD. So that's why lah dia register di dalam saya punya program resepi lulus PhD, dan dia adalah merupakan saya punya follower yang paling rapat sekali, dan sentiasa orang kata nak tahu dan hanggakan informasi ataupun rahsia-rahsia untuk lulus PhD dengan cemerlang. So hebat tak hebat adik ni Ilham. Saya harapkan anda semua Ilham akan sentiasa mendapat ilham untuk terus cemerlang dalam you punya bachelor degree, dan saya dah share lah macam mana supaya you boleh melangkah lebih jauh untuk ke peringkat yang tertinggi, iaitu peringkat PhD. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Saya akan teruskan untuk berkongsi apakah rahsia untuk kita mengelakkan rasa-rasa takut dalam kita buat PhD. Okey, saya ada 7 Mr. K yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Macam mana kita nak overcome, kita nak cantas kita punya perasaan takut tadi tu. Yang pertama, okey, saya sebenarnya Mr. K ni adalah stand for kenali. Mr. Kenali. Ada 7 Mr. Kenali yang kita nak kenal. Kita nak berkenalan dengan mereka dan kita nak tahu dengan lebih rapat. Okey, yang pertama adalah paling penting untuk kita kenali kita punya kekuatan. Kenali kita punya kemampuan. Kenali kita punya kebolehan. So saya rasa dalam apa jua kita lakukan, tidak semestinya dalam kita nak siapkan PhD ataupun research masters ataupun apa jua yang kita lakukan dalam dunia ni, kita perlu mengenal pasti kekuatan diri kita, kemampuan kita dan juga keupayaan kita. Ini paling penting. Sebabnya dalam saya ambil konteks PhD dalam kita nak menyiapkan PhD, kenali kekuatan diri adalah merupakan satu perkara yang paling penting. Sama ada kita mengenali kekuatan dalaman kita, mengenali kekuatan luaran kita. Kekuatan luaran ni mungkin dari segi kita punya features, kita punya appearance, kita punya personality, kita punya pembawaan diri dan sebagainya untuk kita berhubung dengan orang-orang lain. Itu juga merupakan kekuatan dan yang perlu kita orang kata ketengahkan. Dan kekuatan dalaman dari segi kita nak berdepan dengan segala cabaran, onak duri, kita punya internal strength ni perlu kita tambah, orang kata tambah baik lah. Sekiranya kita rasa macam, ya aku ni cepat give up lah, aku ni cepat sentap dan sebagainya, perasaan itu perlu kita ubah dan kita convertkan menjadi sesuatu yang lebih positif supaya kita boleh sustain untuk melangkah dengan lebih jauh lagi. Dan antara kekuatan-kekuatan ataupun keupayaan ataupun kebolehan yang mungkinlah ada dalam diri anda semua yang bersama dengan saya, kadang-kadang kita pun tak perasan yang mana kita ni sebenarnya ada kekuatan dari aspek berkomunikasi. Kita ni sebenarnya ada kekuatan dari segi untuk buat negotiation. Kita ada kekuatan dalam building reputation. Dan juga kita ada kekuatan dalam kita nak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik. Kadang-kadang ada orang kata, tak apa Ron, kau ni mulut manis Ron, kau boleh jual kau punya produk, kau boleh convince orang dan sebagainya. Kadang-kadang saya pun sendiri tak perasan lah kita punya kelebihan dan kita punya orang kata the beauty of Asrul ni. Tetapi kadang-kadang orang lain yang nampak. Bila kita ada rakan-rakan yang kata, Ron, boleh Ron, kau boleh pergi Ron, kau boleh communicate, kau boleh nego dan sebagainya. Jadi saya mengambil itu semua sebagai satu yang positif untuk saya melangkah dengan lebih jauh dalam saya menyiapkan saya punya PhD. Dan kadang ada antara kita ni yang mempunyai kekuatan dari segi menulis. Dia terror sangat menulis. Dia belakang-belakang tabir lah. Jadi bila part untuk buat presentation dia agak kurang, tetapi dia rasa dalam part menulis di belakang tabir ni aku ada kekuatan, aku ada kebolehan. So ini juga perlu di-appreciate. Kita juga perlu appreciate kekuatan kita. Sama ada dalam aspek bercakap, sama ada dalam aspek membuat presentation, sama ada dalam aspek menulis. So tak kiralah kita ni yang akan menjadi frontliners ataupun kita ni akan menjadi orang di belakang tabir, kita kena appreciate setiap kekuatan dan kemampuan kita. Dan ada juga di antara kita, di antara anda semua yang bersama dengan saya pada pagi ni, mungkin kekuatan anda adalah dalam bentuk untuk membangunkan networking, develop networking dengan you punya peers, dengan you punya circle of friend, dengan you punya researchers, dengan you punya experts. So it is very important untuk you berjaya dalam menyiapkan you punya PhD to building up your networking. So
mulai hari ini kepada anda semua, jangan rasa takut-takut, cuba nilai dan cuba assess, cuba evaluate apakah kekuatan, kebolehan dan kemampuan diri yang ada dalam diri masing-masing. Okey, antara yang perlu saya nak sharekan di sini adalah kita perlu ada orang kata assessment ataupun benchmark lah untuk tahu kita sebenarnya apa kita punya kelebihan, apa kita punya kekuatan. So mudah saja apa yang saya perolehi dalam saya punya sesi coaching ataupun sesi communication bersama dengan saya punya Tok Guru saya Tuan Rizal Rashid, dan juga saya pernah mengikuti beberapa kursus yang lain. Kita perlu mengenal pasti kita punya processor yang mana terdiri daripada VAKD. Saya dah sharekan dengan rakan-rakan semua sebelum ini, iaitu visual, audio, kinesthetic ataupun digital. Dengan kita mengenal pasti kekuatan kita, sama ada kita ni orang visual, sama ada kita ni orang audio, sama ada kita ni orang kinesthetic ataupun kita ni orang digital, kita dapat melaksanakan setiap tugasan yang diberikan dengan berkesan. So saya sendiri, saya adalah merupakan orang visual. Dan saya bukanlah orang kinesthetic ataupun orang digital. Saya punya processor, saya punya major saya adalah visual dan saya punya minor adalah audio. So boleh dikatakan saya ni adalah seorang yang suka memikirkan sesuatu dengan lebih jauh lagi. Okey, saya contoh kata bila saya kata saya nak buat event dalam bulan 12, saya rasa saya dah boleh gambarkan dah saya punya event tu macam mana, siapa yang akan bercakap dan siapa partisipannya dan macam mana bentuk, konsep dan tema tu saya dah boleh fikir sekarang. Dengan mudah je, just in my fingertip, just in one blink eye, saya dah boleh gambarkan situasi tersebut. Itu saya rasa itu adalah saya punya kekuatan. Namun begitu, kekurangan saya bila saya membuat satu ujian untuk saya mengenal pasti apa saya punya prosesor, dari segi kinesthetiknya, dari segi digital ni saya adalah agak kurang. Yang mana saya akui dari part untuk detail, untuk part yang untuk aturan secara sistematik itu memang saya agak kurang. So saya kena improvekan untuk balance up saya punya processor. Saya kena balance up daripada yang saya ni terlalu menjadi orang visual, saya kena turunkan sikit dan saya kena improvekan sikit saya punya digitalization dan juga saya punya daya kinestetik tu, supaya dia lebih nampak, orang kata lebih berkesan lah untuk saya menyampaikan sesuatu, untuk saya organize sesuatu. Jadi untuk anda semua yang bersama dengan saya, now it's about time for you to really understand apakah kekuatan diri anda semua berdasarkan kepada VAKD tadi. Okey, visual, audio, kinesthetic dan juga digital. Jadi kepada anda yang mungkin dapat sesuatu, mungkin boleh tunjukkan thumbs up, mungkin boleh tunjukkan love dan sebagainya, mungkin boleh sharekan lagi kita punya sembang santai pagi ni, supaya ilmu yang akan saya sharekan pada pagi ni untuk kita mengatasi perasaan takut dapat disebarluaskan bukan sekadar among our relative, tetapi juga kepada sesiapa saja yang merasakan ini penting untuk dia membangunkan keyakinan diri masing-masing. Okey, bila kita dah tahu dah Mr. K yang pertama, Mr. Kenali yang pertama, kita ada Mr. Kenali yang kedua. So apa yang kita nak kenali seterusnya untuk mengatasi perasaan takut ini? Kita kenali apa yang kita suka. You have to know apa yang you passion with. Apa you punya passion untuk melakukan sesuatu ni? Apa you punya rasa teruja kalau buat sesuatu, you akan buat dengan sepenuh jiwa dan raga. Okay, so kalau saya ni adalah saya punya passion, mungkin ramai yang notice saya ni suka buat sharing, saya ni suka bercakap, saya ni suka mentor, mentee saya buat mentoring, saya suka coach, bagi coaching kepada researcher-researcher baru, kepada pelajar-pelajar PhD dan juga masters, because that is my passion. Saya suka bercakap di depan orang ramai. Kadang-kadang ada yang rakan saya kata, tak apalah dia suka bercakap, biarlah bagi dia yang bercakap. Because I think bila saya dah mengenal pasti saya punya processor dan saya mengenal pasti apa saya punya kemampuan dan kebolehan saya, selain daripada saya ni sebenarnya nak katakan stage fear tu saya agak kurang lah, saya tak ada benda tu pun, tetapi saya perlu maintain dan control kita punya perasaan ataupun kita punya feeling supaya kita ni tak overdo. Kadang-kadang kita ni terlalu confident, overconfident pun tak bagus juga. Jadi yang kita kena sedang-sedang rasalah, orang kata, untuk kita pastikan setiap apa yang kita lakukan tu sampai dan juga dapat, orang kata, dirasai oleh kita punya audience dan kita punya peserta. Jadi bila saya ni diberi peluang untuk bercakap secara impromptu ataupun secara ad hoc, insya-Allah lah saya berdasarkan pada ilmu yang saya perolehi dalam saya punya kelas coaching yang saya ikuti pada tahun 2016, saya dah boleh nak buat secara, nak strukturkan saya punya ucapan secara
secara ad hoc tu, walaupun dalam, orang kata, Arun, kau kena bagi ucapan kejap lagi, walaupun dalam tempoh 5 minit ataupun 10 minit sebelum event, insyaAllah saya boleh deliver sebab saya dah boleh klik apa idea-idea yang saya nak sampaikan berdasarkan pada ilmu ataupun tips yang saya dapat daripada saya punya coaching kelas bersama dengan Tuan Rizal. Jadi di sini apa yang ingin saya sampaikan adalah kita kena kenal pasti apa yang kita suka. Sama juga dalam buat research. You kena kenal pasti apa passion you dalam buat research. You kena buat sesuatu yang betul-betul kena dengan jiwa raga. Contoh kata, ada yang buat kajian berkaitan dengan tanah lembut, tanah liat dan tanah sebagainya. You kena pastikan topik tersebut kena dengan jiwa you. Jangan buat sesuatu yang terpaksa. Okey, jangan macam tadi kata energy force tu. Kalau energy force tu terlalu banyak dalam diri kita, menyebabkan kita punya energy akan makin turun, makin rendah. Tetapi kita nak wujudkan satu energy yang betul-betul power. So energy power ni daripada dalam keluar, yang mana ianya datang daripada kalau kita melakukan sesuatu dengan betul-betul passion, dengan kita punya kehendak, dengan kita punya orang kata rasa suka untuk melakukan sesuatu. So ada macam-macam passion lah. Mungkin ada antara anda yang passion untuk showing something, ada yang ada passion anda ni yang lebih kepada motivating something dan sebagainya. So saya rasa showing and motivating ataupun sharing dan sebagainya itu kadang-kadang kita tak perlu rasa macam takut-takut untuk kita buat. If you think that your capabilities, you punya kekuatan, you punya passion adalah dalam bidang, orang kata macam Divanana kita suka menyanyi, okay, buatlah. Dia pun rasa enjoy. Dia sebenarnya macam sampaikan mesej-mesej tu dalam nyanyian dia. So saya rasa kita pun teruja lah. Kita pun rasa macam seronok. Ada rakan-rakan kita yang suka menyanyi dan pandai menyanyi. Dan kita juga ada rakan-rakan yang macam passionnya bertukang. Senang nak suruh dia buat. Apa-apa semua kita suruh dia yang buat. Ada rakan-rakan kita yang passionnya orang kata menghias dan buat dekor. Kadang-kadang kita tengok, okay, kita dapat idea daripada dia. Jadi dalam buat research, dalam buat PhD, untuk kita mengelakkan kita rasa takut, you have to mendalami diri you sendiri. Apa you punya passion sebenarnya dalam buat research? Macam saya punya passion adalah kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan satisfaction, kajian-kajian berkaitan dengan happiness, kajian-kajian berkaitan dengan performance, kajian-kajian berkaitan dengan project success. So, bila saya diberi tugasan untuk membuat kajian yang luar daripada saya punya passion, I can do that, tetapi mungkin tidak 100%. Sebabnya ianya di luar bidang saya. Contoh kata kalau saya nak kena buat yang bidang terlalu teknikal, yang berkaitan dengan material ke green material dan sebagainya, mungkin saya boleh deliver but not 100% as what I can do in my own passion. Contoh kata untuk saya buat kajian happiness yang sedang saya jalankan ni, saya sangat into it. I really into it. Saya sangat suka. Begitu juga dengan saya punya kajian PhD, saya buat berkaitan dengan satisfaction. Tanpa disuruh-suruh, saya sendiri yang mencari apa maklumat-maklumat berkaitan dengan satisfaction. Saya sendiri yang mengeksplore apa definition tanpa disuruh oleh saya punya supervisor. See? That's the difference. Itu yang saya nak sharekan dari aspek Mr. Kenali yang kedua. So saya nak teruskan Mr. Kenali yang ketiga untuk anda semua yang bersama dengan saya pada pagi ni. Okay. Madam Nana, saya bolehlah nyanyi sikit, tapi orang kata masih lagi nak berguru lah dengan Madam Nana. Okay, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, yang sudi bersama dengan saya pada Sembang Santai bersama dengan Dr. Ashram Ashram untuk Sembang Santai Resepi Lulus PhD bagi siri yang keempat ini. Topiknya jangan takut-takut, dare to be different. So hari ini saya nak sharekan ada 7 Mr. Kenali ataupun Mr. K, bukan Datuk K, tetapi Mr. K untuk kita atasi perasaan takut kita tadi. So saya pun dah sharekan 2 Mr. Kenali. So sekarang ni saya nak masukkan kepada Mr. Kenali yang ketiga, iaitu kenali tujuan kita. We have to really understand, we have to really know apa tujuan kita membuat PhD. Apa tujuan kita membuat sesuatu kajian itu? Apa tujuan kita untuk menghasilkan framework? Apa tujuan kita untuk menghasilkan model dan sebagainya? So dalam membuat kajian, I think Big Why memang adalah merupakan satu perkara yang sangat biasa dan sangat signifikan yang perlu diambil kira oleh semua researcher. Okay, kepada anda yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, mungkin anda sedang menyiapkan PhD, anda merupakan pelajar PhD, you have to ask yourself, you have to keep on asking yourself, apa tujuan you buat PhD ni? Apa tujuan you buat kajian ini? Untuk capai apa? Untuk develop apa? Because kalau you sendiri tak faham, you sendiri tak tahu apa tujuannya, you tak tahu sendiri apa objektifnya, okay, itu ada kebaran kalian untuk bila di peringkat bawah nanti,
big question mark akan keluar daripada you punya examiner. Na'udzubillah lah, kita tak nak lah kita punya examiner nampak makin berkerut-kerut kepala dia, tak nampak apa penyakit dalam kajian you ni. Sebabnya you sendiri tak faham apa tujuannya. So that untuk sukses, untuk mengelakkan you rasa takut-takut dengan you punya kajian, untuk you rasa takut-takut dengan you punya PhD ataupun dalam you menyiapkan PhD, you have to really understand apa tujuan untuk you buat you punya kajian. Okay, tujuan ni luaslah kita boleh tengok dari konteks apa tujuan you memilih topik kajian ini? Apa tujuan you memilih this type of respondent? Apa tujuan you memilih only this location? Apa tujuan you memilih this particular method? Apa tujuan you memilih this particular analysis? Semuanya perlu di-justify. That's why kadang-kadang ada pelajar-pelajar kita yang gagal untuk menjelaskan, yang gagal untuk menjustify apa sebenarnya tujuan dia memilih only large contractor. Ada juga yang gagal untuk menjelaskan kenapa mereka hanya memilih top management level, tidak memilih middle management, tidak memilih low management. Kadang-kadang mereka tak faham kenapa mereka membuat sesuatu skop kajian tersebut, sebab mereka tak tahu apa tujuannya. So that's why kepada anda semua, sekiranya anda ingin berjaya dan anda nak mengelakkan rasa takut dalam buat PhD, saya rasa perlu tahu apa tujuan. You have to kenali apakah tujuan you melakukan kajian tersebut. Okay, boleh faham? Boleh jelas? So, kalau dapat sesuatu, mungkin boleh letakkan thumbs up. Yes, tap. Dan juga sharekan dengan yang lain-lain. Alright, thank you very much kepada sesiapa yang bersama dengan saya pada pagi ni. Anda semua awesome. Anda semua luar biasa. Dan sambil tu, apa kata kita hiruplah secawan kopi dulu. Untuk basah-basahkan tekak pada pagi ni. Dan juga kepada siapa yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Tak kiralah di mana jua anda berada, sama ada di Johor, di KL, di Melaka, di Terengganu, di Kelantan, di Perak, di Utara, di Kedah dan sebagainya, yang bersama-sama dengan saya dalam sesi santai pada pagi ni, 29 hari bulan 10 2021, yang orang kata penuh barakah, penuh keberkatan ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaat dan juga dapatlah ilmu macam mana kita nak mengatasi masalah ataupun rasa takut-takut yang sentiasa datang dari pelbagai sudut ni. Okay, kita dah tahu dah 3 Mr. Kenali. So, saya nak sharekan Mr. Kenali yang keempat. Untuk kita berjaya dalam PhD ataupun Masters, kita perlu buang rasa takut-takut ini dengan kita kenali apakah opportunity. Ataupun kita kena kenali apakah peluang-peluang yang ada datang di depan mata kita. Okay, saya bagi contoh. Masa saya buat PhD dulu, banyak sangat peluang-peluang yang datang. Satunya peluang untuk buat PhD sendirilah di luar negara. Dan yang kedua, bila saya dah melangkah menjadi seorang pelajar PhD di Queensland University of Technology di Brisbane, bersama dengan seorang profesor yang well known, very prominent dalam bidang construction management, especially dalam orang kata untuk procurement, iaitu Profesor Martin Skidmore. Ini pun merupakan satu peluang keemasan yang saya tak pernah jangkakan. Ini adalah rezeki Allah yang saya boleh katakan di luar jangkaan saya, di luar permintaan saya, tapi Allah bagi. Asrul, kau bekerjalah dengan Profesor Martin ni untuk kau explore, untuk kau dapat sebanyak mana ilmu dan boleh kau sharekan dengan orang-orang lain juga. So that's why lah pada pagi ni saya menguatkan semangat untuk saya buat satu sesi sembang santai supaya saya dapatkan share pengalaman-pengalaman saya ataupun ilmu-ilmu yang saya perolehi bersama dengan Profesor Martin Skidmore selama 3 tahun setengah untuk anda semua yang sedang menyiapkan PhD, yang sedang menjalankan kajian PhD. Semoga ini dapat dimanfaatkan bersama. Okey. Saya dalam tempoh buat PhD, selain daripada berpeluang ataupun orang kata dapat opportunity bekerjasama dengan Prof. Martin, daripada dengan mengenali Prof. Martin ni telah mengenalkan saya pula dengan seorang lagi profesor di UCL, University College London. Ya, salah satu universiti terbaik dunia lah, orang kata boleh dikatakan 10 the best university in the world. Saya dapat bekerjasama dengan Profesor Hadley Smith, yang mana saya pun tak pernah menjangkakan, saya tak pernah tahu pun siapa Profesor Hadley Smith. Tetapi bila Profesor Martin memperkenalkan saya dan mencadangkan supaya Profesor Hadley Smith ni sebagai saya punya external associate supervisor untuk saya punya PhD, I was thinking that inilah peluang keemasan saya untuk saya kembangkan sayap saya dalam tempoh saya menyiapkan PhD. So I was so happy sebab saya dapat peluang pergi ke London dan berjumpa dengan beliau di UCL. Saya dapatlah tahu dekat mana UCL dan saya pernahlah experience orang kata share
sedikit ilmu dengan pelajar-pelajar ataupun pendidik PhD di sana di bawah supervision beliau dalam satu sembang santai ataupun dalam satu round table session bersama dengan PhD student di sana. Dan inilah peluang-peluang yang kita kena grab ya. Saya merasakan ianya merupakan satu cabaran. Saya rasa takut juga mula-mulanya, tetapi bila saya fikir inilah peluang keemasan saya untuk saya kembangkan saya punya sayap dan kembangkan saya punya networking bersama dengan expert-expert dalam bidang construction management. So I took the opportunity untuk saya grow dalam saya punya dalam tempoh saya menyiapkan saya punya PhD. Dan selain daripada itu juga saya mengambil peluang sementara ada profesor datang ke Queensland University of Technology pada tahun pertama saya sempat berjumpa dengan salah seorang lagi profesor, namanya Profesor Brian Atkins. Beliau merupakan seorang profesor yang sangat-sangat famous dalam bidang construction management yang datang daripada Finland. Dia terbang daripada Finland untuk sharekan dia punya ilmu bersama dengan pelajar-pelajar di Queensland QUT. So saya ambil that opportunity. Saya email dia, saya buat appointment dengan dia untuk berjumpa dengan dia secara bersemuka. Siapa kita sebenarnya kalau nak ikutkan, siapalah saya ni yang kerdil datang daripada estate yang English ni tak apa-apa, yang boleh cakap tak boleh cakap ni. Saya beranikan diri, saya pecahkan tembok rasa takut saya tu, saya email dia sebabnya saya rasa that's the only opportunity for me to discuss ataupun to get something from him. Saya email kepada Profesor Brian Atkins dan saya minta kebenaran daripada Profesor Martin untuk saya berbincang dengan beliau. So Alhamdulillah Profesor Brian Atkins sangat-sangat orang kata friendly dan sangat supportive, dan saya pun bagilah tahu saya punya kajian apa, saya buat apa dan sebagainya. Saya minta dia punya insights dan juga suggestions untuk saya kembangkan saya punya kajian. So dia pun bagi cadangan A, B, C dan D, dan juga komen sedikit apa yang telah saya lakukan sepanjang tempoh setahun. Dan saya merasakan itu merupakan satu peluang yang saya rasa tidak akan datang kalau saya tak grab that opportunity. So, kepada anda semua, untuk kita mengelakkan dari rasa takut dalam kita punya PhD okey ke tak okey, kita kena grab whatever opportunity yang datang depan mata kita. Ini saya bagi contoh lah tadi berjumpa dengan Profesor Brian Atkins, dapat bekerjasama dengan profesor daripada UCL. Kalau ikutkan siapalah kita daripada Malaysia ni kecil-kecil je, tapi Alhamdulillah dapat berpeluang untuk bekerjasama dengan mereka yang hebat-hebat di luar negara sana, yang orang kata expert yang datangnya daripada universiti terbaik dunia. Bukan senang tu Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ni. Okey, seperti anda semua maklum, saya punya sesi pada pagi ni untuk mengenali bersama ada 7 Mr. Kenali. So saya dah sharekan 4 Mr. Kenali untuk kita overcome rasa takut-takut tadi. So saya akan sharekan kenali Mr. Kenali yang kelima. Jeng. Siapakah Mr. Kenali yang kelima? Okey, dalam kita nak mengelakkan rasa takut tadi, kita juga perlu mengenal pasti. Kita perlu kenali ancaman-ancaman yang datang ataupun yang ada depan mata kita. Banyak ni ancaman-ancaman dalam kita nak menyiapkan PhD. Macam-macam ancaman-ancamannya Kalau nak diceritakan ancaman-ancaman tu, dia datang kadang-kadang sebelah kita, depan kita, belakang kita. Tu semua ancaman-ancaman yang boleh menyebabkan kita punya journey PhD ni tak dapat disettlekan, tak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Okay, antara orang kata ancaman-ancaman yang biasa kita akan tempuh ataupun yang biasa mendatang kepada kita sebagai PhD student, antaranya adalah kita punya peers, rakan-rakan kita, among researchers yang kita rasakan merupakan persaingan dalam kita nak menyiapkan satu kajian. Contoh saya punya kajian berkaitan dengan contractor satisfaction. So saya merasakan orang-orang yang buat kajian yang seakan-akan dengan saya, mereka adalah ancaman saya. Mereka adalah persaingan saya. Jadi saya melihat sesuatu itu, ancaman itu lebih kepada positif lah supaya saya, kadang-kadang ada rasa takut, alamak dia pun buat kajian yang sama ke macam aku buat pasal satisfaction. So kita dah rasa gusar, kita pun dah rasa macam alamak, bolehkah aku nak compete dengan dia? Bolehkah aku nak tengoklah apa benda yang dia buat dan sebagainya. Sebab sepanjang saya menjalankan kajian 3 tahun setengah di Queensland University of Technology, ada beberapa researcher lain juga membuat kajian yang hampir-hampir sama. Yang mana it is important untuk kita be bold kan kajian kita supaya kita ni lebih ke depan. Supaya kita cakap aku dah cup dulu kajian ni Jadi macam mana caranya?
Okay, caranya mudah untuk kita nak katakan kita dah cop this particular topic dulu. Kita attend beberapa conference, kita join beberapa international conference. Sebabnya dalam international conference tu kita akan berjumpa dengan ramai expert-expert daripada seluruh negara, dan daripada situlah dia akan acknowledge, oh rupanya ada juga pengkaji daripada Malaysia ni yang buat pasal contractor satisfaction. So dia boleh sebarluaskan, dan kita juga boleh dapatkan kata recognition tersebut dalam kita punya sesi persidangan dan juga sesi knowledge sharing melalui international conference dan sebagainya. So sebagai researcher ataupun sebagai PhD student, jangan cepat rasa takut dan jangan cepat rasa terkebelakang sekiranya ada rakan-rakan yang lain membuat tajuk kajian lebih kurang sama dengan kita. So that's why kita kena betul-betul kreatif, inovatif untuk menyatakan bahawa ini kajian saya. This is the only kajian yang mengkaji berkaitan perkara ini, dan inilah kajian pertama yang ada di Malaysia. Bukan senanglah untuk sampai ke level tu Dan seterusnya kadang kita ada rasa ancaman daripada kita punya peers-peers kita yang bukan membuat kajian yang sama, tetapi mungkin mereka dalam bidang yang berbeza. It is good to have rakan-rakan peers ataupun rakan-rakan researchers dalam bidang yang berbeza. But sometimes mereka juga menjadi sedikit ancaman kepada kita. Ini berdasarkan pada pengalaman saya. Sebabnya mereka kadang-kadang tak faham, dia tunjuk muka. Bila kita dah explain, so what topic are you searching now? Oh, I'm doing this, blah 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 in my PhD. I'm trying to investigate contractor feeling, contractor motivation in regards to their satisfaction, in regards to their project dan sebagainya. So macam, oh okay, alright. So what are you trying to develop then? So kita macam, dalam hati kenapa kau tanya aku macam tu kan? So dia, orang-orang dalam bidang sains lah, bidang teknologi ni kadang nampak benda tu senangnya kajian kau kan. Aku ni duduk kat dalam lab, berkampung, tidur, terbaring semua, makan pun semua kat dalam lab sampai bau-bau semua koyak dan sebagainya. Tapi you punya kajian berkaitan dengan tu, okay. Itu pun kita macam dah rasa, so what? Kan? Okay, jadi itu ancaman-ancaman yang akan sentiasa datang dalam kita punya journey untuk kita menyiapkan PhD. Tetapi jangan cepat rasa takut. Okay, kadang-kadang kita juga ada ancaman-ancaman yang mengatakan bahawa kajian kita ni tidak ikut trend semasa. Kadang-kadang ada juga yang ancaman-ancaman kata, I think your English is not that good. I think your English is not up to that level, up to this level dan sebagainya. Jangan takut. Itu semua normal. Itu semua adalah ancaman-ancaman yang datang dalam kita punya journey kita dalam kita nak menyiapkan PhD. Dan ada juga rakan-rakan ataupun peers kita yang agak, orang kata boleh dikatakan busybody. Okay. Kerana semua dia nak tahu apa benda kita buat. Kadang-kadang sampai dia nak ngintai-ngintai apa benda kita nak buat. Kadang-kadang kita nak tak nak kita kena face lah that kind of environment. Kadang-kadang kita kena tangani this kind of problem secara, orang kata, professional dan juga rational. Okay, jadi kepada anda semua yang sedang ataupun menyiapkan PhD, yang sedang menonton saya punya sesi sembang santai, sekiranya ada rakan-rakan kita di dalam kita punya workstation yang agak sedikit nak tahu apa benda semua kita buat, take it, orang kata, professionally, take it rationally. Boleh je share, tetapi kalau rasa benda tu macam agak orang kata PNC dan tak perlu kita nak share, you don't have to share pun sebenarnya. Alright, dan ancaman seterusnya definitely kita juga ada dari segi kekangan masa yang betul-betul terhad, limited. Kadang-kadang ada juga unforeseen circumstances juga merupakan ancaman-ancaman yang mendatang ataupun yang boleh berlaku dalam tempoh kita nak menyiapkan PhD. Contohnya keadaan-keadaan di luar jangka. Contoh sekarang apa yang berlaku, kita dalam sesi orang kata pandemik nak bertukar kepada endemik. Ini semua perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan yang di luar jangka kita. Dan saya juga pernah sharekan dalam sesi yang sebelum ni, semasa saya dalam tempoh 3 tahun setengah berada di Queensland University of Technology, pernah berlakunya banjir besar di Brisbane. Pada masa itu saya dah nak menyiapkan saya punya analisis. Nak tak nak, saya terpaksalah orang kata berdepan dengan cabaran, dengan situasi tersebut, yang mana kita tidak dibenarkan pergi ke office langsung selama sebulan. So, saya punya jiwa ni kalau boleh nak buat kerja, saya nak buat kerja di office sebab saya suka environmentnya. Tetapi bila disebabkan oleh berlakunya banjir besar di Brisbane, tak dibenarkan sebulan untuk pergi ke office, kita kena cari alternatif lain untuk pastikan kerja kita ni, kerja PhD dapat dijalankan dengan jaya, dapat diteruskan lagi. Okey, dan ada juga ancaman-ancaman lain dari segi kewangan. Mungkin kewangan yang agak limited menyebabkan kita punya kita rasa takut lah untuk kita menjalankan kajian kita secara efektif. Dan juga kita ada orang kata apa, ancaman-ancaman lain dari segi lokasi yang jauh. Mungkin kepada anda yang sedang buat PhD di local university, mungkin daripada rumah nak pergi ke
ke tempat universiti anda buat PhD agak jauh, nak jumpa supervisor juga merupakan satu ancaman lah. Tapi kita kena overcome. Perkara ini tak boleh kita biarkan. Kalau rasa jauh nak berjumpa dengan supervisor, carilah orang kata alternatif. Now kita pun dah boleh ber-Google Meet, kita boleh dah ber-Zoom dan sebagainya, kita pun dah boleh ber-FaceTime dan sebagainya. I think there's no reason lah ataupun there's no excuse untuk kita tidak perform dalam kita punya PhD walaupun ada ancaman-ancaman ataupun kekangan dari segi lokasinya. Okay. Dan juga kita perlu tahu dari segi responden. Kadang-kadang ancaman datang daripada responden kita. Kita dah merasakan 100 orang ataupun 200 responden dah cukup. Tetapi you kena tahu tak semua responden ni very supportive dalam dunia research. Dan tak semua responden ni dia happy untuk bantu kita. Dan tidak semua responden ni approachable. Kalau you nak buat interview dan sebagainya, tambah pula you punya tajuk berkaitan dengan top management level. Kenalah dapatkan orang-orang yang berada di top level ni. Ataupun senior manager, senior project manager. You just imagine, mereka-mereka di atas level ni, tengok kita ni macam pandang tak pandang je Sebabnya mereka yang bawa kereta Mercedes lah, bawa kereta BMW lah, bawa kereta Wellfire yang kita hebat-hebat. Nak pandang kita yang bawa kereta-kereta kecil-kecil ni, dia pandang sebelah mata je. Kita siapa, who are you? Tetapi kita sebagai researcher, nak tak nak kita kena dapatkan mereka. Kita kena approach mereka untuk dapatkan data tersebut. So you have to be professional. So tu nanti kita akan bincang kemudian lah untuk topik seterusnya. Macam mana nak menjadi seorang professional dan rational dalam menyiapkan kita punya PhD. Dan juga ada ancaman-ancaman daripada kalangan experts. Kadang-kadang bila kita nak approach expert kita ni, ada protokol-protokol tertentu. Kadang-kadang kena tahulah pangkat dan darjat mereka. Kadang-kadang bila tak panggil, certain apa orang kata salutation tu mungkin tak tepat, dia terus tak nak bantu kita untuk kita punya kajian. So ini adalah antara ancaman yang saya pernah experience dan juga rakan-rakan lain yang punya experience. Saya cantumkan dan saya jadikan dia sebagai Mr. Kenali yang kelima. Dalam kita nak berjaya ataupun nak mengelakkan rasa takut, kita kena faham dan kenali ancaman-ancamannya. Dan seterusnya, masa pun dah mencumburi kita, saya nak kena cepat. Kenali kelemahan. Dalam nak berjaya dalam menyiapkan PhD, dalam untuk mengelakkan rasa takut-takut kita kena kenali kelemahan diri sendiri. So macam saya bagi tahu, saya adalah seorang yang visual, saya adalah seorang yang auditory. Jadi dari segi kinestetik dan juga digital saya kurang. Jadi situ bila saya dah identify saya punya kelemahan diri dari segi membuat sesuatu secara sistematik, membuat sesuatu dengan detailnya. Sebab dalam PhD ni kita kena buat sesuatu secara sistematik. Kita kena buat sesuatu secara sangat detail. Contoh kata, saya develop saya punya instrument questionnaire. I have to explain in detail rupanya. Bukan sekadar saya bagi tahu draft pertama, siap, terus pergi ke actual saya punya data collection. Tidak. My supervisor advised me to explain very thorough and detailed process saya develop saya punya instrument. Because this is PhD. Jadi kepada anda semua yang mungkin menggunakan dalam kalangan pengkaji sains sosial yang menggunakan instrumen seperti questionnaire ataupun soalan interview, you have to bear in your mind untuk mengatakan bahawa untuk develop instrumen adalah perlu untuk you explain secara detail. Perlu buat diary daripada first draft sampailah ke final draft. Okey, ini saya punya tips lah. Dan kepada anda juga yang di luar sana yang merasakan macam English merupakan satu kekangan, so you have to do something. You have to overcome. Dengan kita attend kelas-kelas academic writing, training, macam mana untuk develop sesuatu penulisan secara critical, macam mana nak menulis secara in-depth discussion, macam mana nak identify research gap, macam mana nak buat sesuatu penulisan secara concise and precise. Itu semua perlu kita perolehi melalui training-training yang disediakan oleh universiti. Okey, jangan lepaskan peluang. Kalau ada training-training yang diberikan secara percuma, tolonglah attend untuk kita elakkan, untuk kita buang kita punya rasa fear tadi tu dalam konteks kekurangan dalam bahasa Inggeris. Dan selain daripada itu juga, kita perlu attend beberapa training sekiranya ditawarkan ataupun yang disediakan oleh universiti masing-masing dalam konteks statistical analysis. Saya merupakan seorang pengkaji yang tidak sangat pakar dalam bidang statistik. Namun begitu, bila saya masuk untuk buat PhD, saya punya supervisor mengambil kira beliau adalah merupakan orang yang backgroundnya sangat strong dalam statistik dan sangat passion dalam statistik in construction management. Nak tak nak, saya juga terjebak dalam benda ni. So, saya tidak boleh melangkah ke belakang.
Saya mula takut tapi saya kena melangkah ke depan. So bila saya melangkah ke depan, apa yang saya perlu lakukan adalah saya sendiri kena mentelaah. Saya sendiri kena explore apa yang dikatakan sebagai SEM, apa yang dikatakan sebagai regression, apa dikatakan sebagai correlation, apa dikatakan sebagai homogeneous test. Contoh kata ANOVA, test dan sebagainya. So sebelum ni rakan-rakan semua, saya tak pernah pun mengambil kira, tak pernah pun nak tahu apa itu analisis dalam statistik. Tetapi saya perlu overcome saya punya kelemahan. Kalau saya tahu saya punya kelemahan adalah dalam statistical analysis, so I have to overcome that. I have to explore dan gain more knowledge on that. Okay? Dan saya juga adalah merupakan seorang yang cepat stuck. Saya juga kurang detail dan kurang terperinci, kurang sistematik dan tidak berapa well organised dan juga suka tangguh kerja. Jadi bila saya faham saya punya kelemahan diri, sepanjang dalam tempoh untuk menyiapkan saya punya PhD, saya cubalah overcome benda tu. Saya tahu saya kurang organised, saya cuba improvekan saya punya sesuatu yang buat lebih tersusun, teratur, dan saya rasa saya bukanlah seorang yang detail, so I have to improve menerangkan sesuatu dengan lebih detail dan terperinci, dan saya merupakan seorang yang suka tangguh kerja. Walaupun saya tahu alah boleh buat benda ni, tak pernah tunggulah besok dia punya deadline pun bukan hari ni, minggu depan lagi kan. So saya ubah benda tu untuk saya at least lah tengok benda tu di peringkat awal. Bila dah hujung-hujung ataupun 2-3 hari sebelum deadline, saya dah prepare dan saya ada masa untuk saya buat revision. Itu yang saya lakukan. Dan mungkin anda semua juga dah kenal pasti anda punya kelemahan. Jadi bolehlah overcome untuk mengelakkan kita terus diserubungi rasa takut tadi. Alright, so saya teruskan dengan Mr. Kenali yang ketujuh, iaitu kenali strategi how to overcome sesuatu masalah. Okay, so macam mana kita nak strategize untuk kita menjadi dare to be different? Macam mana kita nak nampak lebih, orang kata, bold ataupun outstanding as compared to the rest? So saya bukanlah nak masuk bakul angkat sendiri, tetapi apa yang saya boleh sharekan dengan rakan-rakan semua kepada pelajar-pelajar yang sedang menyiapkan PhD, jangan suka rasa takut, jangan cepat sangat rasa takut, sebabnya dengan rasa takut tu dia akan turunkan energi kita daripada 200 pergi sampai ke 20. Jadi apa yang perlu kita buat, kita gantikan energi tadi, rasa fear tadi tu dengan sesuatu yang positif, willingness, nak share, rasa joy, rasa love, dan kita dengan adanya rasa, orang kata, energi yang makin tinggi ni, dia akan buang kita punya rasa takut dan boleh kita melangkah dan kita strategize untuk menjadi seseorang yang outstanding dan seorang yang, orang kata, bold as compared to the rest. So apa yang saya perolehi sepanjang tempoh saya berada di Queensland Institute of Technology, alhamdulillah telah pun diberikan satu, orang kata, recognition lah untuk outstanding HDR student. Bukan saya minta, tetapi itu adalah rezeki Allah bagi, yang mana saya rasa itu adalah merupakan satu pembakar semangat lah untuk saya terus membantu dan juga terus saya berkongsi dengan rakan-rakan semua di luar sana. Sekiranya ada rasa takut, buang rasa takut tu, dan kita kena strategize macam mana nak menjadikan kita ni outstanding berbanding dengan yang lain-lain. So mudah saja pada saya untuk kita be outstanding, kita kena orang kata pandai untuk building rapport, bukannya mengipas, bukannya membodek dan sebagainya. Kita kena building rapport secara professional. You know, untuk building rapport ni bukan merupakan satu perkara yang susah. Berdasarkan kepada saya bentuk guru dan juga berdasarkan pada ilmu-ilmu yang saya perolehi, dengan memberi senyuman juga sudah cukup untuk kita membina rapport. Dengan kita memberi senyuman yang manis, dengan say hi, dengan bertanya khabar juga sudah cukup untuk kita membina rapport dengan kita punya peers, kita punya expert dan sebagainya. So dalam nak buat PhD, jangan duduk dalam dunia sendiri. You have to mingle around, you have to develop networking, you have to develop your circle of friends yang positif. Bukan yang negatif yang mana suka kecam, yang mana suka kutuk tu you tinggalkan kat belakang. Jangan layan. You kena cari orang yang betul-betul positif, yang very supportive, yang dapat bersama-sama dengan kita dalam susah payah kita. Okay, so saya nak sharekan yang mana saya building rapport secara profesional dengan peers dan juga expert, dengan kita buat baik dengan mereka, dengan kita be friendly dengan mereka, dengan kita, orang kata, dengan memberi senyuman setiap kali jumpa dan sebagainya pun dah sudah cukup lah. Janganlah kita masam, kita pun rasa orang kata bila jumpa rakan-rakan researcher yang lain, kita pun macam down, tunjukkan satu negatif aura kepada mereka. Itu tak bagus. Itu akan menambahkan lagi kita, mengurangkan lagi kita punya energi untuk kita lebih sukses.
Dan selain daripada itu juga, kita perlu maintain hubungan baik dengan kita punya ex-coursmate yang mana kita dulu belajar di UTM ke, di USM ke, di mana-mana. Kita perlu polish kita punya relationship. Jaga relationship tu sebaik-baiknya. Dan juga kepada pensyarah-pensyarah di luar sana yang mungkin ada student-student, okey, jaga hubungan baik dengan student tu, sebabnya saya nanti nak share macam mana dengan hubungan baik itu Allah balaskan dengan macam-macam kebaikan. Dan juga kita perlu maintain hubungan baik kita dengan orang kata apa, dengan pensyarah-pensyarah kita, dengan pihak-pihak industri yang mana kita dah kenal sebelum kita buat PhD ataupun semasa buat PhD. Kita kena betul-betul jaga hubungan tersebut. Because why? Kita sebenarnya rasa takut sebab kita tak cukup responden. Kita akan rasa takut kita tak ada orang yang nak bantu kita. Kita sebenarnya rasa takut dalam PhD ni sebabnya tak dapat support daripada orang-orang industri. So that is very important untuk kita polish balik hubungan baik kita ni dengan kita punya ex-coursmate ataupun ada rakan-rakan kita yang masih rakan-rakan sekolah dulu yang masih lagi kita keep in touch. Kita polish balik hubungan kita dengan mereka. Kita jaga hubungan baik tu dengan kita punya ex-student kita. Dan kita jaga hubungan baik kita dengan pensyarah-pensyarah kita dan juga orang-orang industri. Because why? Dalam saya menyiapkan saya punya PhD, saya banyak mendapatkan bantuan daripada mereka-mereka ini. Saya punya circle of friends saya banyak mendapatkan bantuan daripada mereka. Saya minta saya punya ex-student untuk dapatkan responden, saya dapatkan bantuan daripada rakan-rakan industri saya untuk saya berluaskan kepada kontraktor-kontraktor, large contractor, small medium contractor di Malaysia. So kalau tanpa mereka, untuk saya buat seorang diri, pastinya agak sukar. Boleh saya buat tetapi dengan kekangan masa dan ancaman-ancaman apa orang kata time is very limited, pastinya saya agak sukar untuk dapat siapkan saya punya PhD dalam tempoh yang ditetapkan. Sebab I put milestone untuk saya punya data collection hanya 3 bulan ke 5 bulan. So sekiranya tanpa bantuan-bantuan kita punya ex-coursmate, ex-student, pensyarah-pensyarah dan juga rakan-rakan industri, pastinya ini tidak akan berjaya dibuat dalam tempoh 3 bulan. Jadi untuk mengelakkan rasa takut tadi tu, kita kena kenali strategi kita. So kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya nampak ada rakan-rakan saya. Hai Dr. Alice, okay, ni rakan baik ataupun saya punya peers ataupun orang kata shoulder to cry on semasa saya berada di Queensland University of Technology. Ini baru seorang, ada lagi ramai yang menjadi saya punya shoulder dan juga rakan-rakan orang kata round table kita punya discussion dan juga kita punya writing circle. Terima kasih Dr. Alice kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni dan Alhamdulillah kita sama-sama pun dapat orang kata melepasi hurdle tu untuk dapatkan PhD. Okey, terima kasih kepada anda semua. Saya ulang lagi semula. Dalam kita nak menyiapkan PhD, perasaan takut-takut tu memang akan sentiasa wujud, akan sentiasa datang dari atas, dari bawah, daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Cumanya kita sebagai researcher dan sebagai hamba Allah, kita hanya takut kepada Allah sahaja. Kita tak perlu takut kepada benda-benda lain pun. Kita tak perlu takut dengan orang, kita tak perlu takut dengan sesiapa, dengan supervisor, kita tak perlu takut dengan kita punya peers, kita tak perlu takut dengan kita punya examiner. Mereka juga manusia, hamba sama seperti kita. Yang mana yang paling takut kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan pencipta dan juga perancang terbaik untuk kita. Kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat orang kata memberi laluan yang mudah untuk memudahkan segala urusan kita dalam kita menyiapkan PhD. So takut-takut dalam siapkan PhD, kena buang jauh-jauh. And how to be different, saya ada sharekan 7 Mr. Kenali ataupun 7 Mr. K, bukan Datuk K, 7 Mr. K. So K yang pertama tadi ialah kenali kekuatan diri ataupun kebolehan diri dalaman maupun luaran. Kenali apa yang kita suka, apa kita punya passion. Kenali apa tujuan kita buatkan satu kajian ataupun kita develop papers, develop model dan sebagainya. Kita perlu kenali apakah peluang-peluang yang ada, yang datang sepanjang tempoh kita membuat PhD. Dan juga kita perlu kenali apakah ancaman-ancaman yang datang daripada depan, kiri, kanan dan atas bawah, supaya kita dapat overcome semua ancaman-ancaman tersebut dan tidak stop kita daripada kita nak melangkah ke depan. Dan juga kita perlu kenali kita punya kelemahan diri. Kita kena admit
apa kelemahan diri kita. Allah sebenarnya menjadikan kita ni semua cemerlang, hebat-hebat belaka, namun yang kelemahan-kelemahan tu datang daripada kita sendiri. Kita kadang yang meletakkan kita punya belief system kita satu level. Sebenarnya kita boleh pergi lebih tinggi, tetapi kita yang sebenarnya sabotage diri kita. Kita yang sebenarnya meletakkan kita punya sistem belief tu, alah cukuplah setakat nombor 10 je, sebenarnya kita boleh pergi sampai ke level 100. Okey, jadi it is good untuk kita kenali kelemahan diri kita, tetapi bukan kita biarkan, kita kena overcome, kita kena tambah baik, kita kena improvekan kelemahan diri kita dengan perkara-perkara yang tertentu. Dan juga last kali Mr. Kenali ialah kenali strategi untuk mengelakkan daripada kita terus rasa dibendung, rasa takut dan sebagainya dalam kita nak berjaya dalam buat PhD. Kita juga kenali strategi. Apakah strategi-strategi yang berkesan dan efektif untuk kita boleh melangkah dengan lebih jauh, untuk kita terbang dengan lebih tinggi, dengan orang kata untuk kita bergerak ke depan dalam milestone-milestone yang telah ditetapkan dalam tempoh kita menyiapkan PhD. Okey, jadi itu saja saya rasa perkongsian saya untuk pada pagi ini. Sembang santai resepi lulus PhD bersama dengan Dr. Asrul Nasib Masrum untuk siri yang keempat. Jangan takut-takut, dare to be different. Dan seperti mana yang saya ingin pesan kepada anda semua, kepada sesiapa yang sedang menyiapkan PhD, mungkin ada pelajar-pelajar yang sedang menyiapkan PhD ataupun baru saja memulakan journey PhD, ataupun yang almost complete dia punya journey, saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Dan kepada rakan-rakan, saudara mara, bekas student, rakan-rakan pesyarah dan juga sesiapa saja yang bersama dengan saya pada pagi ini, saya sentiasa mendoakan yang terbaik dan semoga hari Jumaat ni bersama kita dalam satu sesi majlis ilmu ini, semoga Allah berikan kita keberkatan, berikan kita perlindungan daripada segala bahaya dan juga berikan kita kemudahan dan kelapangan masa untuk kita terus melakukan kebaikan dan untuk kita terus melakukan sesuatu yang positif, ya, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua, tak kira di mana anda berada, semoga terus setia bersama dengan saya, Dr. Asrul Masrum, untuk sesi sembang santai resepi lulus PhD untuk siri yang kelima. Jadi nak tahu apa topiknya, untuk tahu apakah orang kata dia punya solusi-solusi berdasarkan kepada akronim-akronim tertentu. Hari ni kita kenal Mr. K, ada 7 Mr. K. Mungkin yang akan datang kita kenal pula Mrs. P ke ataupun Mrs. T ke dan sebagainya. Tu tunggulah pada minggu hadapan. Terus setia bersama saya, Dr. Asrul Masrum, untuk sesi sembang santai resepi lulus PhD untuk minggu yang seterusnya. Okey, dengan itu saya tutup saya punya sesi pada pagi ini. Sekiranya ada sebarang kekasaran bahasa ataupun sekiranya ada sebarang kelemahan yang datang daripada saya sendiri, sekiranya you semua mendapat manfaat dan kebaikan daripada sesi sembang santai yang lebih kurang dalam sejam 15 minit ini, ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua mendapat keberkatan dan kebaikan kepada kita semua. Dengan itu saya undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kata kita terus minum kopi dan juga kita bersarapan untuk kita dapatkan energi. Ingat sama ada power ataupun force. Jadi untuk terus happy dan terus bertenaga, kita kena terus naikkan kita punya energi daripada 200 ke 1000. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.